Kalau tak sisir pun tak apa. Kalau tak buka pun tak apa, asalkan mandi. Dia suruh buka, suruh sisir, tak suruh rata. Yang ni mandi dengan rata, nak suruh mandi biar rata, kena air. Itu kinayah kepada tu. Imam Bukhari faham tu. Ini kinayah. Bukan, walaupun tak ada sebut mandi pun faham dah. Bila kata sisir rambut, buka rambut tu, mandilah maksudnya. Dia faham dah. Walaupun dalam hadis ni tak ada, boleh faham gitu, kata dia. Tapi dengan menyebutkan perkataan mandi di dalam tajuk bab ini, beliau bermaksud mengisyaratkan kepada hadis yang lengkap. Boleh jadi juga Imam Bukhari memahaminya daripada hadis yang lebih lengkap. Satunya tadi dia faham suruh buka rambut, suruh sisir rambut tu dengan makna mandi. Itu kinayah. Cukup dah tu. Kalau kita kata tak padah tu, Imam Bukhari dia kaedah dia, masuk dalam kaedah dia. Orang nak baca kitab dia kena tahu kaedah dia. Biasa dia selalu dia gunakan hadis yang ringkas. Lepas tu dalam kesimpulan yang dia buat dalam tajuk tu, dia isyarat kepada hadis yang lengkap. Hadis yang lengkap tu tak ada, dia tak mari, dia isyarat saja. Tu cara dia. Kalau orang tak faham hak dia, orang kata apalah Imam Bukhari ni, royak mandi ketika bersuci daripada haid, royak mandi nak suruh rata, tapi tak ada pun dalam hadis ni. Orang yang tak faham. Tapi kalau orang ngaji molek, tidak lagu, sudah biasa, banyak ratus kali dia guna lagu ni, cara lagu ni, mengisyaratkan kepada hadis yang lebih lengkap itu. Sementara hadis yang dikemukakan oleh beliau di sini adalah hadis mukhtasar, ringkas saja. Hadis ringkas ni hak dia mari ni. Hak sebenar hak dia maksudnya mandi itu ada perkataan mandi dalam hadis itu, hadis lain, hadis Aisyah juga. Tapi dia sengaja tak mari. Bapa dia tak mari? Dia tak mari tu selalu kalau dia buat lagu tu, ada beberapa sebab. Sama ada tidak menepati syaratnya atau menepati syaratnya juga, tapi dia saja tak siap main. Dia nak ceritanya orang yang nak buat kajian ni, dia kena sungguh baru boleh. Dan orang rajin, dia tidak tengok setempat buat kesimpulan lalu, tidak. Dia tengok banyak tempat, lepas tu baru dia buat kesimpulan. Dia boleh faham benda tu dengan betul, baru boleh buat kajian. Kalau tidak, kecek saja je. Sekarang ni nak faham hadis ni, dia kena gitu. Tengok hadis lain, tengok biar rata, akan jumpa hak dia sebut, dia akan jumpa. Misalnya dalam Muslim ada sebut hadis ini juga daripada riwayat Urwah ibnu Zubair, daripada Jabir. Semuanya itu daripada Jabir. Lafaz dianya, faghtasili thumma ahilli bil hajj. Kamu buka rambut, sisir, faghtasili thumma ahilli bil hajj. Lepas tu mandi, lepas tu kamu ihlal lah, yang ni pakai ihram dengan niat untuk buat haji pula. Ada dalam Muslim. Cerita ni bukan cerita lain, tak ada cerita lain. Sekali ya, haji ni, haji wada ni, sekali dengan Nabi ni, sekali ni ya. Walaupun tak ada sebut dalam hadis Bukhari ni, hanya ada sebut suruh buka rambut, sikat rambut, itu saja. Tapi dalam riwayat Muslim ada sebut buka rambut, sikat rambut, mandi. Lepas tu ihlal haji. Ihlal haji tu pakai lepas mandi tu pakai ihram, ihlal haji, labbaika bi hajjatin. Kata lagu tu, itu ihlal orang panggil, atau talbiyah, untuk mengerjakan haji pula. Imam Bukhari isyarat kau tu. Jadi kalau kita tengok orang-orang alim, dia buat kesimpulan hak zahirnya, kita tak nampak. Jangan kata selalu dia mana-mana, dia mereka benda tu, jangan. Mesti dia ada. Mesti dia ada. Cuma kita tak tahu. Macam di sini Imam Bukhari kata sikat rambut, lepas tu mandi ketika nak mandi. Dalam hadis ni tak ada sebut mandi. Ketika nak mandi dia ambil mandi. Jangan kita kata dia mana-mana. Kalau ulama hadis boleh dikatakan semua dia buat, ada hadis. Ada hadis. Dia tidak kata saja. Itu benda yang kita kena faham. Hak tu Imam Bukhari naknya. Dia tidak nak cara ke haji ni. Kalau nak kira ni hadis ni cara ke haji, tapi dalam bab haji akan ada pula hadis ni, akan ada pula.
Situ tempat dia sebenar. Sini dia nak ambil sa je maksud. Dan sa tu pun tidak terai. Secara qiyas dia ambil. Secara qiyas. Itulah kebijaksanaan imam-imam ni. Bukan main nak boleh buat gitu tu. Dan orang akui seluruh dunia ni kitab nombor 1. Kalau kitab hadis nombor 1. Bukan senang. Tapi kalau kita sekali baca tak nampak ke apa. Tak nampak. Tapi kalau kita mengaji orang ni, nampak cara dia tu. Tak apalah, kita pergi kepada hadis pula. Aisyah berkata, ini dia cerita, saya telah berihlal. Ihlal ni sepatutnya tadilah. Ihlal ataupun talbiyah, sebut dengan kuat, dengan derah. Perkataan labbaikan. Kalau buat umrah, labbaika bi umratin. Kalau buat haji, labbaika bi hajjatin. Kalau buat haji, umrah dan haji, labbaika bi umratin wa hajjatin. Dia ada sebut tu dengan derah. Itu orang panggil ihlal. Saya telah berihlal bersama Rasulullah dalam haji wada'. Haji wada' tu haji akhir tu lah, tahun yang ke-10. Saya adalah antara orang yang bertamattu' dan tidak membawa binatang kurban. Aisyah menceritakan, kata siapa? Kata Urwah. Urwah bin Az-Zubair, anak kepada Asma. Ni anak saudara dia lah, anak saudara kepada Aisyah. Aisyah menceritakan bahawa dia telah kedatangan haid dan tidak suci sehinggalah masuk malam Arafah. Kata Aisyah, wahai Rasulullah, ini malam Arafah. Sebelum ini saya bertamattu'. Saya bertamattu' mengerjakan umrah. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, bukalah rambutnya, dan seterusnya. Ini ada beberapa kemuskilan di dalam hadis ni, yang mana kita tidak buat nota kaki lah. Kalau nak buat nota kaki banyak. Tujuan risalah ni nak suruh ringkas, ambil mana-mana yang penting sangat, terutamanya maksud Imam Bukhari. Kalau nak bahas hadis-hadis ni memang banyak, dan perbincangan tu boleh kita bincang dalam majlis lagu ni. Kalau untuk nak tulis tu, dia akan jadi panjang sangat. Dia akan jadi syarah panjang benar lah. Dan tidak itu maksudnya. Di sini dia kata, saya telah berihlal bersama Rasulullah SAW dalam haji wada'. Ihlal tu sekali dengan Rasulullah. Saya antara orang yang bertamattu' dan tidak membawa binatang kurban. Ini nampak bercanggah dengan hadis yang lain yang juga diriwayatkan daripada Aisyah. Dia kata dia ihlal haji, bukan umrah. Di sini dia kata, saya adalah antara orang yang bertamattu' dan tidak membawa binatang kurban. Bertamattu' ni yakni orang yang mengerjakan haji tamattu'. Mengerjakan haji tamattu', yakni buat umrah dulu sampai di Mekah, habiskan, selesaikan tawaf gapo, sa'i gapo, lepas pada tu buka ihram, dan bolehlah melakukan apa yang terlarang kepada orang yang berihram. Hatta dia boleh bersetubuh dengan suaminya, boleh pakai air wangi dan sebagainya. Boleh. Itu kalau orang yang betul-betul melakukan haji tamattu'. Lepas pada tu, pada hari yang ke-8, dia pakai pula ihram haji. Pakai ihram haji, yang ni sekali pada tahun yang sama, bulan yang sama, buat umrah dan haji. Itu orang panggil haji tamattu'. Dan orang yang seperti ini kira-kiranya dia kena bayar dam kemudiannya. Tak apalah. Tetapi kalau kita tengok riwayat yang lain menunjukkan Aisyah ni, dia kata dia buat haji. Bahkan bukan dia saja, semuanya kami tak ada maksud lain keluar daripada Madinah tu melainkan dengan maksud nak buat haji. Hanya bila sampai di tengah jalan,